Assalamualaikum. Selamat pagi. Right. So from last class kita dah bincangkan berkenaan dengan two stages yang berlaku during photosynthesis. The first part kita ada light dependent reaction, right? And then kita juga dah bincangkan berkenaan dengan light independent reaction regarding to the Kelvin cycle, right? Okay, so untuk pengetahuan you all, bila kita bincangkan tentang fotosintesis ni, sebenarnya tumbuhan kita kelaskan dia kepada tiga jenis, sama ada dia tumbuhan C3 ataupun dia tumbuhan C4 ataupun dia tumbuhan CAM, right? Sebab antara ketiga-tiga kumpulan tumbuhan ni ada kumpulan yang sangat sensitif dengan cuaca yang panas. And then bila cuaca yang panas tu berlaku, dia akan menyebabkan tumbuhan dalam kumpulan C3 ni mengalami satu fenomena yang kita panggil sebagai photorespiration, right? But photorespiration ni tak berlaku kepada dua kumpulan tumbuhan yang lain, iaitu C4 dan juga CAM plant. Kenapa? Sebab dua kumpulan tumbuhan yang lain ni dia mempunyai alternative mechanism of carbon fixation. Tidak seperti tumbuhan kumpulan C3, dia tak ada alternative mechanism of carbon fixation, right? Okay, so dalam alternative mechanism of carbon fixation ni yang kita ada dua keadaan, sama ada tumbuhan tu mengalami Haslett pathway dan juga Calvin cycle, and then ataupun kumpulan tumbuhan tu mengalami translucent acid metabolism, kita panggil CAM pathway dan juga Calvin cycle, right? Okey, kita tengok dulu tentang photorespiration yang berlaku kepada tumbuhan kumpulan C3 ni. Biasanya photorespiration ni berlaku bila cuaca persekitaran dia adalah panas. Right. So normally bila cuaca panas, tumbuhan-tumbuhan C3 plant ni akan mengalami dehydration. Right. So untuk mengelakkan kehilangan air, stoma pada tumbuhan C3 ni yang biasanya open pada waktu siang, tetapi disebabkan cuaca yang panas, stoma pada tumbuhan C3 ni akan tertutup pada hari cuaca yang panas dan kering. Alright. Tujuan dia simple je lah, untuk mengelakkan kehilangan air, to conserve water. Alright. Itu senario ataupun situasi yang berlaku bila tumbuhan C3 ni berada dalam environment panas dan kering. So kita tahu bila stomata tu tertutup, alright, contohlah ni daun kita tahu dalam daun kita hasilkan oksigen kan daripada photolysis of water. Tetapi daun juga memerlukan carbon dioxide daripada persekitaran untuk menjalankan Calvin cycle, right? So pertukaran gas tu berlaku dekat stomata. Tapi dalam keadaan panas, stoma kita tutup kan. So bila stoma kita tutup, is like oksigen tak boleh nak keluar, carbon dioxide tak boleh nak masuk. Sebab itu level carbon dioxide ni akan drop. Manakala level oksigen dalam daun kita akan increase. Kalau tanya kenapa carbon dioxide drop dalam daun dan oksigen increase dalam daun, sebab stomata kita close. Kalau ditanya lagi kenapa stomata kita close, pada cuaca panas ni, sebab kita nak mengelakkan berlakunya dehydration, means kita nak conserve water, right? So bila kandungan oksigen ni adalah tinggi di dalam daun kita, oksigen kita ni they are tendency untuk bind dengan RUBP menggunakan the Rubisco, right? RUBP carboxylase oxygenase. Sedangkan sepatutnya dalam, kalau you all tengok balik Calvin cycle, sepatutnya RUBP ni dia akan melibatkan CO2.
Tapi in these cases, carbon dioxide tak ada, tetapi oksigen yang banyak. So oksigen yang akan bind dengan RUBP, okay, melibatkan Rubisco. Right. So the process where Rubisco feeds oksigen ni yang kepada RUBP instead of carbon dioxide, inilah yang dikatakan sebagai photorespiration. Nampak? Kan bila kita sebut respiration ni maksudnya kita akan consume oxygen, right? So in these cases, okay, kita punya tumbuhan mengalami photorespiration. Kalau orang tanya kenapa dia mengalami photorespiration, sebab okay, pada waktu ni Rubisco feeds oksigen tu kepada RUBP. Sepatutnya RUBP ni dia fix dengan CO2. Tapi in these cases, dia fix dengan oksigen. Itu apa yang berlaku bila kita katakan daun kita ataupun tumbuhan kita mengalami photorespiration. Tapi isu dia, apa masalah dengan photorespiration ni? Alright, okay. So bila tumbuhan-tumbuhan yang mengalami photorespiration ni, contoh tumbuhan citri ni yang, dia akan menyebabkan reducing penghasilan 3-phosphoglycerate. Alright. Kalau you all tak ingat, apa 3-phosphoglycerate ni, you all tengok balik Kevin cycle. Okay. Dalam proses Kevin cycle tu yang, at first part, bila RBP tu bergabung dengan carbon dioxide, dia akan membentuk 3-phosphoglycerate ni. Tetapi kalau photorespiration ni berlaku, dia akan menyebabkan pembentukan 3-phosphoglycerate ni berkurang. Right? Berkurang dia kalau mudah instead of 2, tapi bila photorespiration berlaku jadi 1. Itu maksud berkurang. You all tengok balik Kevin cycle. Berapa sepatutnya 3-phosphoglycerate ni terbentuk dalam normal Kevin cycle. Tapi bila oksigen yang bergabung dengan RBP, so dia akan membentuk satu substrate yang kita panggil sebagai phosphoglycolate instead of 3-phosphoglycerate ataupun PGA. Maknanya sepatutnya dua-dua molekul tu adalah 3-phosphoglycerate. Tetapi bila photophosphorylation berlaku, satu adalah 3-phosphoglycerate dan satu lagi adalah phosphoglycolate. Nampak? Itu yang kita katakan photorespiration tu menyebabkan pembentukan 3-phosphoglycerate ni berkurang. Alright. Okay. So ini adalah contoh tumbuhan dalam kumpulan C4. You all kena ingatlah. Contoh macam sugarcane, jagung, ni semua members of C4 plant. Alright. Dan ini adalah contoh tumbuhan dalam kumpulan CAM, macam cactus, macam pineapple. You all kena ingatlah 1 hingga 2 contoh untuk contoh-contoh tumbuhan ni. Alright. So kita nak tengok macam mana alternatif mekanisme yang dialami oleh tumbuhan-tumbuhan dalam kumpulan C4, dalam tumbuhan CAM. Right. Kita tengok apa alternatif mekanisme yang berlaku pada tumbuhan C4. Right. So C4 ni, yang C4 plant ni, dia akan mengalami Hash-Slack pathway. Right. Apa yang korang kena tahu tentang Hash-Slack pathway ni? Normally kita belajar dalam tumbuhan citri tadi, Calvin cycle berlaku dalam mesophyll cell, right? Right. Tetapi in cases of tumbuhan C4 ni yang, dia berlaku pada 2 sel yang berbeza. Maknanya halfway berlaku dalam mesophyll cell, halfway berlaku di dalam bundle seed cell. Itu maksud dia Hash-Slack pathway. Alright. Dan biasanya tumbuhan-tumbuhan yang boleh mengalami Hash-Slack pathway ni adalah tumbuhan-tumbuhan dalam kategori C4. Sebab kalau kita tengok dia punya anatomi daun dia ada structure yang kita panggil sebagai Kranz anatomy. Right. So sekarang ni kita nak tengok apa yang berlaku pada peringkat awal dekat mesophyll cell.
dekat mesofis sayang, okay, bila stoma terbuka, karbon dioksida masuk, okay, dan bila karbon dioksida masuk, dia akan bergabung dengan uh, fosforinopyruvate, okay, dia akan bergabung dengan PEP, nampak ni PEP, right, dan kita tahulah dia dikataliskan oleh PEP carboxylase, okay, at first, okay, awak bayangkan dalam mesofis sel, bila karbon dioksida masuk, dia akan bergabung dengan PEP. Okay, dikataliskan oleh PEP carboxylase. Right. So, bila karbon dioksida bergabung dengan PEP, dia akan jadi substrate yang kedua ni. Dia akan jadi molekul 4 karbon yang kita panggil sebagai oxaloacetate. Right. Okay, then, okay, oxaloacetate ni seterusnya, dia akan reduce menjadi malik. Okay, dan semua ni masih berlaku di dalam mesofis sel. Right. Okay, but okay, malik yang terhasil dalam mesofis sel ni, finally dia akan masuk ke dalam sel yang bersebelahan dengan dia, iaitu bundle seed cell. Nampak? Right. So now kita nak tengok apa yang berlaku seterusnya kepada malik tadi, okay, di dalam bundle seed cell. Right. Okay. So di dalam bundle seed cell ni yang, okay, malik ni, okay, malik yang masuk ke dalam bundle seed cell ni yang, dia akan mengalami decarboxylation. Itu yang nampak pembebasan karbon dioksida itu. Right. Dan bila malik kita kehilangan karbon dioksida, dia akan menjadi pyruvate. Right. Okay. So, pyruvate ni, okay, sebenarnya dia akan masuk semula dalam kita punya mesofis cell, right? And then pyruvate ni akan phosphorylated by the ATP, nampak? And then dia akan menjadi PEP semula. Right. But what happened kepada carbon dioxide? Okay, hasil daripada decarboxylation tadi. Alright. So, this carbon dioxide yang dia akan meneruskanlah Kelvin cycle. Maknanya dalam C4 plant, Kelvin cycle dia berlaku dalam bundle seed cell. This Kelvin cycle adalah the same Kelvin cycle yang dialami oleh C3 plant yang kita dah bincang semalam. Alright. Okay, sebab tu kalau awak tengok slide pertama saya tadi, saya tulis Haslett pathway dan Kelvin cycle. Maknanya C4 plant ni bukan dia tak mengalami Kelvin cycle, tetapi sebelum dia mengalami Kelvin cycle, dia mengalami Haslett pathway dulu. Means at first part, okay, dia punya first carbonification berlaku dalam mesofis cell, and then second carbon dioxidification dia berlaku dalam bundle seed cell, okay, di mana dia melibatkan Kelvin cycle. Right. Right. Okay, itu yang dikatakan sebagai Haslett pathway. Ingat, Haslett pathway ni melibatkan C4 plant. Kenapa C4 plant ni boleh mengalami Haslett pathway? Sebab anatomy, struktur daun dia mempunyai structure Kranz anatomy. Okay, apa yang dikatakan sebagai Haslett pathway? Okay, sebahagian, right, carbonification tu berlaku dekat mesofis cell, nampak? Okay, dan satu lagi berlaku dalam bundle seed cell. Okay, inilah yang dikatakan alternatif kepada C4 plant. Right. Andai kata, okay, keadaan environment pada waktu tu, okay, tak berapa sesuai, right, untuk dia menjalankan photosynthesis. Okay, so what we can say that, okay, C4 dengan CM plant ni, okay, dia tidak ada isu. Dia tak akan mengalami photorespiration seperti yang dialami oleh C3 plant. Alright, so ini apa yang berlaku dalam C4 plant. Okay. Okay, next kita nak tengok, okay, macam mana alternative mechanism dalam CAM plant macam cactus dengan pineapple ni. Okay. Kalau C4 berlaku dalam dua sel berbeza, tetapi okay, CM pathway ni yang dia berlaku dalam satu sel je. Mesofis cell je macam C3 plant, cuma dia berlaku at two different time. Maknanya sebahagian proses berlaku pada waktu malam dan sebahagian proses berlaku pada waktu siang. Itu yang dikatakan sebagai CAM pathway. Kalau Haslett tadi, sebahagian dalam mesofis cell, sebahagian dalam bundle seed cell. Tetapi kalau CAM pathway, okay, sebahagian proses tu berlaku pada waktu malam dan sebahagian dia tu berlaku pada waktu siang. Okay. Kita tengok apa yang berlaku pada waktu malam. Okay, you all imagine pokok cactus. Kita tahu cactus duduk dekat kawasan yang panas, right? So,
to avoid water loss, untuk mengelakkan dehydration, cactus kita akan close dia punya stomata during the day. Sebab pada waktu tu cuaca sangat panas, so air pun kurang, so dia terpaksa tutup stomata dia untuk mengelakkan dia dehydrate, right? But pada waktu malam, cuaca dah sejuk sikit, stoma ni akan buka. So bila stoma ni terbuka, kita tahu carbon dioxide dia akan masuk lah kan. Dia akan masuk ke dalam kita punya plant. Alright. So bila dia masuk dalam kita punya plant, dia akan bergabung dengan PEP. Kalau awak tengok dia punya, orang kata event ataupun apa yang berlaku dalam tumbuhan tu sama je dengan apa yang berlaku dalam C4 plant tadi. Cuma kalau dalam C4 plant tadi, penggabungan carbon dioxide dengan PEP tu dalam mesophyll cell, tetapi penggabungan carbon dioxide dengan PEP in the CEM plant ni, berlaku dalam mesophyll cell, tapi isu dia adalah pada waktu malam. Right. Dan penggabungan tu juga dikataliskan oleh enzim yang sama. The PEP carboxylase dan menjadi substrate yang sama iaitu oxaloacetate. Right. And then oxaloacetate ni dia akan reduce pun akan menjadi malik as well. Right. Cuma disebabkan hari masih malam, right, malik ni dia tak akan terus mengalami decarboxylation, membebaskan CO2 dan menjadi pyruvate, right? So apa yang malik ni akan alami, untuk menunggu waktu siang, malik ni dia akan kita simpan di dalam vacuum, right? Sebab kita tahu kalau malik ni kita biarkan dia mengalami decarboxylation terus dan carbon dioxide yang dia bebaskan tu akan digunakan dalam Kevin cycle. Kevin cycle tetap tak boleh nak berlaku pada waktu malam. Kenapa? Sebab kita tahu untuk mengalami Kevin cycle kita perlukan ATP, ingat tak? Kita perlukan NADPH di mana kedua-dua benda ni hanya akan terbentuk dalam light dependent reaction yang berlaku pada waktu siang. So by hook or by crook, malik ni kena tunggu siang lah dulu. Barulah dia boleh remove carbon dioxide dia dan dia menjadi pyruvate. Right. So sepanjang malam tu nak menunggu siang tu, malik tu dia akan duduk dalam vacuum dulu. Right. So bila dah siang stomata close kan. So memang totally bila stomata tu close, carbon dioxide dah tak boleh masuk lah. Tapi no worry. Because kita kena ingat kita masih ada malik kan. Right. So malik tu tadi, dia akan keluarlah semula daripada vacuole dan masuk ke dalam chloroplast. Alright, then malik tu, dia akan mengalami decarboxylation, nampak bebaskan carbon dioxide dia dan menjadi pyruvate. Right. So carbon dioxide yang dibebaskan tu, akan meneruskanlah Kevin cycle. Di dalam kita punya chloroplast untuk melengkapkan proses fotosintesis kita. Kalau awak tengok, apa yang berlaku sama je dengan C4 plant. Itu adalah alternative mechanism tumbuhan C4 dan juga CM. Cuma perbezaan dia, kalau C4 plant dia akan mengalami Haslett pathway, maksudnya berlaku spatial. Berlaku pada dua sel yang berbeza. Mesophyll cell, bundle cell. Tetapi when we go to the CM plant, dia melibatkan CM pathway. Di mana perbezaan dia berlaku pada waktu malam dan juga pada waktu siang. Right. Dan event tu masih samalah. Apa yang berlaku tu antara C4 dengan CM adalah sama. Right. Kalau awak tengok apa yang kita bincangkan ni tak berlaku pun dalam C3 plant kan. C3 plant hanya melibatkan Kevin cycle. Right. So I think itu semua yang you all kena tahu yang melibatkan tentang alternative mechanism yang boleh berlaku dalam tumbuhan C4 dan juga CM. So what you have to know, tumbuhan ni bila kita tengok pada kebolehupayaan dia mengalami fotosintesis, kita akan kategorikan dia kepada 3. C3, C4, CM. Alright. C3 tu yang common lah yang kita bincangkan
semalam Kevin cycle tu. Tapi tumbuhan C4 dengan CM juga mengalami Kevin cycle, cuma dia mempunyai alternatif mekanisme untuk mengatasi, andai kata at that time environment adalah tidak sesuai untuk dia buka stoma, right, untuk membolehkan gases exchange tu berlaku kerana cuaca sangat panas untuk mengelakkan dehydration, right. Okay, so kenapa alternative mechanism ni is very important sebab tumbuhan C3 sangat mudah mengalami photorespiration, dan kita tahu photorespiration ni akan mengurangkan efisiensi berlakunya fotosintesis. Maknanya tumbuhan C4, tumbuhan CM ni tak ada isu lah fotosintesis, maknanya fotosintesis dia boleh berlaku dengan lebih efisien berbanding dengan C3 plant. Right. Okay class, so I think that's all. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum. Right.